Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sahabat-sahabat datang ke rumah untuk bertanyakan tentang kisah-kisah seram yang hari ini berlegar di media sosial. Ramai yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Ada yang sudah mula menyerang bosku, ada yang ternanti-nanti keputusan yang bakal dilakukan, yang bakal diambil oleh UMNO dan macam-macam lagi. Jadi malam ni kita akhirnya membuat keputusan untuk buat live bagi memberikan sedikit pencerahan terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Silakan. Ya, Datuk. Assalamualaikum. Tok, sekarang ni akak umbi tengah keliru dan ada yang marah-marah, Tok. So, macam mana, Tok? Keliru pasal apa tu? Keliru lah dengan kenyataan bosku dan sebagainya. Okey, pertama sekali saya nak beritahu bahawa bosku dia diminta memberikan pandangan. Jadi bila diminta memberikan pandangan, dia memberikan 3 pandangan yang boleh dilakukan oleh UMNO. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Malaysia Now ni adik kepada siapa ni? Adik kepada Latifah Koya yang buat. Jadi tuan-tuan pun tahulah, orang kanan kepada Azmin Ali. So sudah pastilah kalau dia tulis sesuatu tu ianya akan menguntungkan Azmin dan juga puak-puak dia lah. Okay? Pertamanya, dalam keadaan senario hari ini, dalam keadaan kita sudah pun diperkotak-katikkan, diperlekeh, diinjak, dipijak, dianiaya oleh PPBM, UMNO ada 3 pilihan. Itu pandangan Datuk Seri Najib. Bila dia diminta untuk memberikan pandangan, dia bagilah pandangan. Betul tak? Jadi ini hak. Macam saya pun, kadang-kadang bila orang datang bertanya, banyak orang tanya benda yang sama je. Saya cakap, okey gini, kau duduk kumpul macam ni kan. Kumpul, okey, kita bagi jawapan kepada soalan-soalan yang nak diajukan tu, tetapi kita buat dalam bentuk live. Datuk Najib ni dia buat dalam bentuk tulisan. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, pertama kena berunding dengan Muhyiddin. Sama ada ni dia nak bersama dengan kita secara ikhlas ataupun tidak. Kalau dia nak bersama dengan kita secara ikhlas, hentikan kezaliman, hentikan penganiayaan, hentikan penindasan, hentikan pembulian, hentikan tikam belakang, hentikan semua kerja-kerja yang mengarut ni. Dan bagi peluang seluas-luasnya untuk UMNO membantu Kerajaan Perikatan Nasional untuk menyelamatkan negara ni, khususnya dalam bab ekonomi. Kerana kita tahu bahawa Muhyiddin bukan pakar bab ekonomi ni. Kebanyakan pakar-pakar bab ekonomi ni berada di dalam Kerajaan Barisan Nasional, Jadi itu pilihan pertama. Jadi kalau misalnya mahu terus menyokong Perikatan Nasional, maka Muhyiddin kena terimalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh UMNO. Betul tak? Okey, itu pertama. Pilihan kedua, kalau misalnya kita boleh bekerjasama dengan PPBM. PPBM ni siapa? PPBM ni ialah mereka-mereka yang merupakan pengkhianat kepada UMNO. Betul tak? Orang yang mengkhianat pada UMNO. Dan dalam masa yang sama juga, kalau bulan Februari yang lepas, kita boleh bekerjasama dengan orang yang mengkhianat kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menjatuhkan kita. Kita boleh kerjasama. Jadi orang yang mengkhianat PKR pun kita boleh kerjasama. Azmin ni orang yang khianat PKR, sama dengan Zuraida semua sekali. Okey. Kalau kita boleh bekerjasama dengan pengkhianat-pengkhianat ni, kita juga boleh bekerjasama dengan PKR. Orang yang turut dikhianati oleh Azmin Ali, orang yang turut dikhianati oleh Mahathir Mohamad. Itu pandangan pandangan Datuk Najib. Itu pilihan kedua. Pilihan kedua yang kita ada. Pilihan ketiga, kita ada pilihan ketiga. Kenapa mesti nak pilih Muhyiddin ataupun Anwar?
Kan? Kita ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga kita senang. Kita jangan sokong seorang pun. Ya. Baik Muhyiddin jangan sokong, baik Anwar pun kita jangan sokong. Jadi ini pilihan ketiga ni senang je. Ya. Kita ada 43 orang ahli parlimen. Kita tarik diri daripada kerajaan ni. Maka runtuhlah kerajaan ni. Bila kerajaan ni runtuh, kan? Maka Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri. Betul tak? Pada ketika itu, kita serahkan kepada kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Apa Agong nak buat? Kan? Agong boleh buat beberapa perkara. Pertama, dia boleh panggil ketua-ketua, pemimpin-pemimpin parti ni untuk mencalonkan siapa Perdana Menteri yang mereka mahukan. Tapi kalau tidak ada satu parti pun ataupun tidak ada satu individu pun yang berjaya untuk mendapat 112 sokongan ahli parlimen, maka tuanku boleh membubarkan parlimen. Dia boleh membubarkan parlimen, dan disebabkan kita berhadapan dengan COVID-19 ni, dia boleh letak interim prime minister. Okey. Cuma kalau letak interim prime minister, habis kuat pun mungkin dalam tempoh 3 bulan. Kerana tahun depan kita mesti nak kena bayar gaji kaki tangan awam. Kalau katalah kita boleh selesaikan masalah COVID ni dalam tempoh 3 bulan ni, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tak boleh, maka ada kemungkinan besar bagi mengelakkan daripada kita tak membayar gaji kaki tangan awam, maka kemungkinan besar ketika itu barulah kita isytihar darurat. Tapi bukan darurat macam tahun 1968, konfrontasi Indonesia. Bukan macam darurat zaman komunis 1948. Bukan darurat macam tu. Jadi mungkin darurat yang hanya untuk tidak perlu kita mengikut perlembagaan, iaitu apabila parlimen dibubarkan dan tempoh 60 hari kita mesti mengadakan pilihan raya. Kalau kita buat pilihan raya, sudah pastilah akan berlakunya penyebaran wabak COVID-19 ini dengan lebih parah. Jadi itu mungkin benda yang mungkin tuanku boleh buat. Jadi sekarang ni bagi saya lah, simple je kan. Bagi saya keputusan terbaik yang wajar UMNO buat sekarang ni. Sekarang ni mereka masih bersidang ni, belum selesai lagi ni. Masih bermesyuarat. Keputusan terbaik yang patut UMNO pilih ialah menarik diri daripada kerajaan, dan serahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong untuk memilih siapa PM interim. Senang je. Muhyiddin tak ada. Tapi sebaik-baiknya janganlah Muhyiddin yang sudah hilang majoriti ni diangkat menjadi interim prime minister. Memang tak boleh. Ini itu sebab saya nak beritahu, ini Bahlul nama Rais Yatim ni kan. Dia boleh pertikaikan. Dia kata di bawah perkara 40 yang di Pertuan Agong wajib menerima nasihat daripada Perdana Menteri. Ini mangkuk ni, saya satu hal masalah dia ni. Dia sedar tak bahawa Muhyiddin ni bukan lagi Perdana Menteri. Muhyiddin ni zombie, tahu tak? Zombie. Sebab apa zombie? Dia nama Perdana Menteri tapi dia punya roh dah tak ada. Sebab apa dah tak ada? Sebab dia dah tak ada 112 undi di dalam parlimen untuk dia kekal sebagai Perdana Menteri. Dia dah tak ada majoriti. Badan je bergerak tapi roh dah tak ada, tuan-tuan. Zombie. Ni zombie. PM zombie. Jadi macam mana datang logiknya seorang ketua negara, seorang yang di Pertuan Agong nak kena dengar nasihat daripada seorang Perdana Menteri yang sudah hilang majoriti untuk menyambung hayat dia sebagai Perdana Menteri interim melalui proses darurat. Maknanya nak selamatkan Tengku Muhyiddin ni, nak kena paksa rakyat menerima kesan daripada akibat darurat. Ini bahalulnya manusia bernama Rais Yatim ni. Cukup-cukuplah pergi balik bakal jambatan kau tu lagi bagus. Itu je. So Datuk, ada soalan pada netizen. Dia kata Datuk Najib suruh UMNO sokong Anwar sebagai PM dengan syarat. Tadi saya dah cakap Datuk Najib tak suruh UMNO. Saya nak beritahu Datuk Najib ni, kau tahu tak dia ni Perdana Menteri tau.
Dia antara Perdana Menteri terbaik yang Malaysia pernah ada. Kan? Apa kejadah Datuk Najib pula nak pergi sokong Anwar Ibrahim. Nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia Prime Minister material lah, bukan Deputy Prime Minister material. Kalau Anwar nak jadi timbalan dia, aku setuju. Kan? Mungkin diorang ni semua kena fikir otak dia. Kan? Kalau Najib jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, kan? DAP tak ada, kan? Ingat PAS pun boleh sokong. PAS tak boleh terima Anwar Perdana Menteri, tapi kalau Anwar timbalan, tapi Haji Hadi pun kita letak timbalan, apa masalah dia? Datuk Zahid kita letak Menteri Dalam Negeri. Isyamuddin bising-bising banyak sangat ni, selalu nak ikut Muhyiddin, kita angkat jadi Menteri Pelajaran. Apa susah? Betul. Lagi senang, kan? Tapi bukan Datuk Najib bukan bodoh lah, kan? Bukan bodoh lah. Janganlah nampak dia lekeh sangat macam tu, kan? So pandangan Datuk, rasa-rasanya lah apa keputusan dia akan Rasa-rasa dia. rasa-rasanya. Saya mengenali rakan-rakan bijaksana dalam MT. Saya yakin rakan-rakan dalam MT akan mengambil keputusan memilih pilihan yang ketiga. Tarik diri daripada menyokong Perdana Menteri yang dah hilang kuasa ni, dah hilang mandat. Kemudian serah kepada tuanku nak buat apa pada negara ni, terpulangkanlah. Kan? So apa ni, boleh ke Datuk Najib boleh jadi PM sedangkan kes dia tak selesai lagi tu? Kes dia? Kes dia tak selesai. Kenapa kes dia tak selesai? Dia tak ada kes. Tapi kenapa dia ada kes? Dia ada kes kerana apabila Pakatan Harapan memerintah, Pakatan Harapan membuang Peguam Negara yang lama, melantik seorang peguam kepada Ketua Komunis Melaya menjadi Peguam Negara. Peguam kepada Lim Guang Eng menjadi Peguam Negara. Jadi benda yang tak ada kes, dia wujudkan kes. Itu sebab Datuk Najib kena, Datuk Zahid kena, Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur kena, Mak Maslan kena, Tan Sri Syaril kena, Bom Ota kena. Aku report polis ke atas Amari, aku pun kena. Kalau aku ambil rasuah, lain cerita kan? Kan? Aku report polis, aku pun kena. Jadi macam mana? Jadi sewajarnya orang ni kena faham bahawa pendakwaan ke atas pemimpin-pemimpin UMNO adalah jelas malicious prosecution, pertuduhan yang berniat jahat, pertuduhan terpilih. Kenapa terpilih? Buktinya ada. Pemimpin-pemimpin lahanat Pakatan Harapan ni, apa jadi dengan dia orang? Azmin Ali ada video terang-terang, ada dakwa? Tak ada. IGP pun kabur mata, tak nampak, tak boleh kesan. Sedangkan pihak polis kita punya hebat ni, bila pembunuh kepada abang kepada Presiden Korea ni, bila pembunuh kepada abang Presiden Korea ni, gambar dua burung, satu burung daripada Vietnam, satu burung daripada Indonesia, yang menyerkup plastik ke muka abang kepada Presiden Korea ni. Daripada jauh, walaupun sangat kabur, kita boleh tangkap, boleh tangkap. Kejadian rompakan di Shah Alam, 4 orang, semua tutup muka, bukan sangat tutup muka, badan dia semua serba hitam, siap dengan sarung tangan pun polis boleh tangkap. Hebatnya polis Malaysia. Tiba-tiba, kerana Ketua Polis Negara ni pun dilantik oleh Mahathir Mohamad, bila ditukar daripada Mahathir, tukar kepada PH.2, ni kerajaan PN ni sebenarnya ialah kerajaan Mahathir, kan? Cuma bukan Mahathir yang memerintah secara langsung, dia suruh barua dia ataupun boneka dia yang memerintah. Tapi hakikat dia masih lagi orang yang sama. Ketua Hakim Negara orang yang sama, Peguam Negara walau tukar pun dia ambil orang Pakatan Harapan juga, kan? Bila dia tukar speaker pun, dia ambil adik kepada Peguam Negara yang dulunya dilantik oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Pesuruhjaya Pilihan Raya, Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, kan? SP banyak benda yang kita boleh petikaikan. Jadi kalau bagi saya lah, kalau pendakwaan terpilih ni sepatutnya dibakul sampah saja.
kerana ianya didakwa oleh mereka-mereka yang mengamalkan law of the jungle, bukan rule of law. So sewajarnya lah dibakar sampah kan semua pertuduhan-pertuduhan ni. So Datuk, usul Muhyiddin kepada istana baru-baru ni ditolak. Jadi tuanku titah agar Muhyiddin teruskan. Dan ni ada mangkuk ni pergi tanya, takkan nak bagi UMNO jadi PM? Saya nak beritahu dekat Bahalul ni, minta maaf cakap lah. Malaysia ni yang menang paling banyak pada pilihan raya lepas ialah UMNO. Dia nak beritahu 54 kerusi. Okey, nombor 2 terbanyak ialah PKR, 49 kerusi. Jadi semenjak bila Malaysia ni tidak mengamalkan demokrasi? Jadi saya nak beritahu, tak ada salahnya nak memilih pemimpin UMNO menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi Perdana Menteri interim. Tak ada masalah. Kalau katalah Datuk Zahid dalam kes, kita boleh rehatkan dia sekejap. Kan? Datuk Najib pun awal-awal beritahu dia tak nak. Selagi dia belum selesai kes di mahkamah ni, dia tak nak. Tapi bila dia dah selesai di mahkamah ni, sudah pastilah kita kena minta dia supaya bersiap sedia menjadi Perdana Menteri balik. Kan? Nak harap-harap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ni seorang tak selesai lagi masalah dengan video-video dia. Seorang lagi tak selesai lagi main bini orang. Seorang lagi tak selesai lagi duk suruh barang dia tu di aiskrim oleh jantan dengan perempuan. Orang macam ni kau nak angkat jadi pemimpin Malaysia. Pakai otak lah. Kan? Pakai otak. Sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib dia ada track record yang cantik, 9 tahun dari segi pertumbuhan ekonominya terbaik di zaman dia. Bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi indeksnya zaman dia. Kita punya mata wang walaupun diserang dengan kejatuhan harga minyak dunia, diserang dengan apabila Donald Trump menang, dia janji nak naikkan interest rate di Amerika, pelabur-pelabur Amerika bawa balik duit 2 kali mata wang kita jatuh. Kita tengok Datuk Najib daripada bulan Januari 2017 mata wang kita mencanak naik tuan-tuan, sehingga bila kita lepaskan RM3.85 tuan-tuan. Tapi bagi kat Mahathir 22 bulan apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? RM4 lebih sesedara. Kita punya mata wang jatuh. Macam-macam lagi. Segala apa yang diberikan oleh Datuk Seri Najib selama hari ini, bantuan-bantuan kepada M40, iaitu bantuan BRIM, bantuan bantuan awal persekolahan, bantuan kepada nelayan, pesawat padi, pekebun kecil. Tak payah ceritalah, banyak bantuan lah. Lu orang fikirlah sendiri. Duk ulang benda yang sama. Bahalul sangat, payah juga kan. Pening, penat tau. Penat duk cakap dengan korang ni, tapi tak faham-faham. Cuba korang tengok ni. Kau tengok. Si Muhyiddin duk hantar dia punya barua-barua dia ni. Cuba buka satu-satu yang komen negatif ni, tengok. Ada tak dia punya status update? Tak ada. Dia cuma update gambar dia. Jadi itu pun kita boleh fikir yang banyak buat komen negatif ni semua sekali ialah barua-barua Muhyiddin Yassin. Ada setengah kadang-kadang datang jugalah geng-geng Red Bin Ami masuk ke dalam saya punya live ni. Tapi bukan orang yang betul. Satu orang mungkin pakai 10-20 fake account. Inilah kualiti yang ada pada Muhyiddin Yassin. Orang yang mempertahankan dia pun bukan orang betul. Fake tuan-tuan. Jadi macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Sepatutnya semalam tu bila dia dah ambil tindakan, dia dah malu dah semalam tuan-tuan. Bila mana tuanku menolak, tak pernah dalam sejarah tuanku menolak apa yang diminta oleh Perdana Menteri. Tak pernah nasihat seorang Perdana Menteri ditolak oleh ketua negara. Dalam negara ni tak pernah berlaku. Muhyiddin dah malu. Kerana ini jelas menunjukkan bahawa tuanku tidak boleh terima apa yang ingin dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Saudara, patutnya dengan kemaluan yang dia dapat semalam, dia patut melepaskan jawatan. Tapi Hamzah Zainuddin,
Azmin Ali, 2 ekor badigol soon ni tuan-tuan. Pergi ke rumah dia, duk cakap Datuk Seri ni, Tan Sri, you can still maintain, don't worry. Kan, Agong ada tulis you jaga COVID dengan baik. Bloody fool. I nak beritahu kan, ini tuanku ni raja, tahu tak, raja ni bahasa dia mestilah molek. Bila dia tolak kan, dia tolak dengan bahasa yang molek. Dia cakap kita boleh menangani COVID dengan baik. Bukan dia puji engkau. Dia puji kat kita dengan kerajaan. Janganlah perasan. Kan? Dan jangan lupa, bila dia cakap no politicking, he is referring to you. Tapi masalah kau ni idiot sangat. Tak boleh nak tafsir apa yang tuanku cakap. Dia cakap jangan politicking. Siapa yang politicking selama hari ni? Saya nak beritahu. Haram jadah mana yang pergi tarik ahli-ahli UMNO ni? Semenjak kita menang pilihan raya, saya nak beritahu, itu sebab ni ramai orang tanya, kenapa tak ubah, tak gubal akta lompat parti. Macam mana nak gubal? Nombor 1 Perdana Menterinya Mahathir Mohamad. Dia menang 13 kursi. Kenapa dia jadi Perdana Menteri? Dia jadi Perdana Menteri kerana dia diangkat oleh DAP. DAP ada berapa kursi? Ada 42 kursi. Kan? Kerana diangkat oleh DAP, makanya tuan-tuan, dia jadi Perdana Menteri, walaupun parti dia jumlah paling kecil, tapi dia menjadi Perdana Menteri dengan kehendak DAP. Jadi macam mana cara dia nak menjadikan parti dia lebih ramai? Dengan merompak, dengan menyamun, dengan merasuah. Ini tuan-tuan, mengugut. Itu yang dilakukan kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Siapa antara pemimpin UMNO yang telah diugut? Mustafa Muhammad. Duit kita bagi pada dia untuk belanja pilihan raya untuk pengundi luar, 34 juta. Duit ni sebahagiannya dimasuk dalam akaun isteri dengan anak dia. 3 kali kena panggil dengan bahagian amla. Dia dah gelabah. Bila Tun Daim ugut, dia lompat parti. Itu sebab dia lari. Hamzah Zainuddin, anak dia, terlibat dengan skandal SSM 500 juta. Apa kita tengok anak dia, si Faizal tu? Sekarang dah buka kedai, ada jual kasut berpuluh RM1,000 kat Publica. Itu sebab Publica tu dah jadi tempat bapak dia. Kan? Ini seorang-seorang tengok teliti. Mas Emiati, duit puteri 4 juta. Saya nak beritahu, yang melompat ni semua tuan-tuan, orang yang pertama sekali ada kes rasuah, ada kes salah guna kuasa, ada kes melibatkan keluarga mereka, ada kes macam-macam. Setidak-tidaknya mereka dah tak tahan nak jadi pembangkang tuan-tuan. Itu yang lompat. Yang masih berada dalam UMNO ni yang setia. Ada seko lah yang tak setia, yang suruh orang lain lompat. Dia suruh Tasik Gelugor lompat, kan? Lepas tu bila dia suruh geng-geng Sabah semua lompat, tuan-tuan, tiba-tiba bila menang saja Cameron Highland, dia tengok orang punya mood rakyat sudah balik menyokong Barisan Nasional, dia tarik handbrake. Sekarang dia pun pasang badan nak jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri juga tuan-tuan. Dah tengok muka Muhyiddin kusut. Lepas tu tengok Azmin Ali, dah cacat dengan isu semburit dia. Sekarang ni dia pasang badan. Lepas tu dia pergi minta tolong dengan Atuk. Atuk pula merestui. Janji Mukris dapat jadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan. Ini Syamuddin ni punya kerja. Syafiq Abdal pun dah setuju. Syafiq Abdal setuju tuan-tuan. Sebab apa Syafiq Abdal setuju? Sebab Atuk dah berjaya mempengaruhi Syafiq Abdal untuk menyokong. Sekarang semua orang pasang badan nak jadi Perdana Menteri ni. Dia tak ukur badan, dia tak ukur baju kat badan dia sendiri tuan. Tak ukur baju kat badan dia sendiri. Masing-masing berangan nak jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya saya cakap terus terang lah. Sekarang ni benda yang paling baik yang boleh dilakukan, bubarkan je lah Parlimen. Bubarkan Parlimen. Biar tuanku lantiklah siapa dia nak lantik. Dia nak lantik Tengku Razali ke, dia nak lantik KSN ke menjadi Perdana Menteri sementara. Biarkan. Kadang-kadang bagus juga tak ada orang politik pegang jawatan politik ni tuan-tuan. Negara jadi kucak kacir.
Tapi tuan-tuan jangan salahkan orang politik. Ini salahnya rakyat. Kenapa? Kerana rakyat percaya dengan durjana bernama Mahathir Mohamad, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin. Kerana korang percaya dengan manusia-manusia celaka ni, maka itu sebabnya tuan-tuan, kita ada sebuah kerajaan yang tidak stabil. Bila BN hilang dia punya majoriti yang dulu besar, tiba-tiba menang cuma 79 kursi, yang sana pun menang dengan majoriti yang sangat tipis, 122, 126 di peringkat awal, kan. Kemudian dia buat kerja mencuri orang. Dia curi orang UMNO 16 orang. Kemudian dia nak besarkan lagi parti PPBM dia curi pula daripada PKR lagi 9 orang. Kerja mencuri je ni. Baru-baru ni nak elakkan daripada diri dia, dia punya bajet tak diluluskan. Apa Muhyiddin buat? Dia teruskan kerja merasuah. Mula-mula dia rasuah Nazri Aziz, nak bagi PNB, kan? Datuk Seri Nazri tolak. Kemudian dia cuba rasuah Tengku Razali dengan jawatan pengurusi Petronas. Inilah nilai, inilah kualiti Perdana Menteri yang korang panggil Abah. Abah engkau. Ni ambil kau. Ambil kau. Ada lagi soalan? Datangnya jauh takkan tak ada soalan. Yang kat dalam sana tak ada soalan ke? Ada. Lobak man, batu api. Tak apalah kau panggil aku batu api. Tapi kau orang kena ingat satu je. Kalau UMNO terus menerus bersama dengan PPBM ni, maka pilihan raya akan datang. UMNO hanya akan bertanding 52 kursi. PAS akan bertanding 30 kursi. PPBM akan bertanding 40 kursi. Kalau menang, semua sekali menang. UMNO menang semua 52 kursi. UMNO tetap kedudukan kerusi dia lebih rendah daripada kerusi yang dia menangi ketika zaman dia paling bangsat dalam sejarah. UMNO paling teruk, kena hina, kena maki, kena caci. 2018 pun UMNO menang 54 kursi. Kau orang kerjasama dengan PPBM, kau orang akan hanya bertanding 52 kursi. Agak-agak kalau bertanding 52 kursi, kau orang boleh dapat lebih daripada 54 kursi. Pakai otak lah fikir. Pakai otak fikir. Dan kena ingat, kalau ketika itu, sekarang ni, Muhyiddin baru menang, berapa kursi? 13 kursi. Lepas tu seorang meninggal. Lepas tu kita letak China lawan dengan parti pribumi di kawasan Melayu. Kita letak China pun dia kalah. Pun dia kalah. Lepas tu dia nak 60 kursi. Disebabkan dia Perdana Menteri, kurang-kurang 40 kursi akan pergi pada dia. Kalau dia menang semua kursi 40 kursi, UMNO menang 52 kursi, walaupun majoriti itu UMNO, kalau dia 13 kursi dia nak Perdana Menteri, engkau bagi. Lepas ni dia kalau dah menang 40 kursi, engkau rasa kalau engkau tak bagi, apa dia buat? Apa dia buat? Apa dia buat? Dia akan pergi cari balik DAP Bahlul. Kadang-kadang ni Melayu-Melayu ni susah sikit. Kena ajar dia orang ni cara kasar. Cakap molek tak boleh. Bodoh. Kan? Cakap molek tak boleh. Kalau ketika itu menangis air mata darah sekalipun, 40 kursi yang sepatutnya UMNO bertanding bagi kepada Muhyiddin bawa lari pergi dekat DAP. Kena ingat kalau kita menang semua kursi kawasan Melayu 122 kursi ni, 40 kursi ni lari pergi kat DAP, dia orang ada 140. Bila dia ada 140, dia tarik Hishamuddin, mari sini bawa 8 orang. Sekarang pun Hishamuddin boleh tarik 18 orang. Takkan lepas ni tak boleh tarik 8 orang. Dapat dia 8 orang ni tuan-tuan, dia ada 148. Dia ada 2/3 majoriti di Parlimen. Saya nak beritahu pada raja-raja Melayu, kedudukan raja-raja Melayu pun boleh dihapuskan. Ini tuanku-tuanku kena ingat. Ini bahayanya manusia yang bernama Muhyiddin Yassin. Bila dia nak naik, dia gunakan DAP. Bila dia nak hancur, tuan-tuan, bila dia tahu masa depan parti dia tak ada, maka Mahathir hantar dia untuk menyertai Muafakat Nasional.
menyertai UMNO, menyertai PAS. Dia pecah belahkan ukhuwah antara UMNO dengan PAS. Dan dia dah berjaya hari ini. Sudah wujud lontaran kata-kata di antara pemimpin dan akar umbi UMNO dengan PAS. Sudah wujud keretakan. Kenapa? Kerana kita tak sabar. Kalau kita bersabar, UMNO dengan PAS bersabar sedikit. Terus lawan sebagai pembangkang. Sehingga dia orang tumbang. Kalau kita bertanding selaku Muafakat Nasional, saya yakin tuan-tuan kita boleh menang 2/3 majoriti. Setidak-tidaknya kita boleh menang dengan simple majoriti. UMNO dengan PAS bersama dengan rakan-rakan BN. Tapi kalau lepas ini, lepas pilihan raya, kita tak mau tunaikan apa yang Muhyiddin minta untuk menjadi kekal sebagai Perdana Menteri, apa akan berlaku? Mereka akan menjadi Perdana Menteri kepada Pakatan Harapan semula. Masa tu, dia dah tarik 8 orang, dia boleh gubal apa saja perlembagaan. Dia boleh tukar bahasa Melayu kepada bahasa apa dia nak letak. Dia boleh buang hak istimewa orang Melayu. Dia boleh samaratakan semua rakyat. Dia boleh buang semua hak istimewa raja-raja dan tukar negara ni kepada republik. Apa kita nak buat ketika itu? Masa tu barulah orang yang kata saya ni batu api. Masa itulah baru orang yang kata saya ni macam-macam baru akan berfikir bahawa apa yang korang tak sempat nak fikir, aku dah fikir lebih awal daripada korang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.